Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah, sahabat-sahabat, dengan limpah kurnia dan izin daripadanya kita dapat lagi bersua pada pagi yang mulia ini. Selawat dan salam ke atas junjungan mulia Nabi Muhammad SAW, kepada ahli keluarga baginda dan kepada sahabat-sahabat baginda. Alhamdulillah, pagi ini kita masih lagi diberikan hidayah dan petunjuk oleh Allah Ta'ala untuk kita sama-sama menyertai dan mengikuti perkongsian daripada surah An-Nur. Dan mudah-mudahan Allah mengekalkan himmah, Allah mengekalkan semangat ini, Allah mengekalkan keinginan dan keseronokan untuk ke majlis ilmu ini, supaya kita mendapat banyak pedoman dan iktibar, insya-Allah. Saya ucapkan selamat datang kepada Facebook yang bernama Zainun Hadi, Telekung Ana Sofia, ya, dan juga sahabat-sahabat lain yang insya-Allah akan sertai sebentar saja lagi, ya. Sekarang waktu subuh masuk agak lewat, jadi mungkin ada sahabat-sahabat yang masih dalam perjalanan pulang daripada surau, masih lagi bersiap-siap, ya, untuk mengikuti live pada pagi ini. Baik, hari ini kita akan menyambung pengajian wasiat Rasulullah SAW kepada para wanita. Dan kita sekarang ni sudah menginjak, ya, masuk ke pertengahan bulan Sya'ban, dan insya-Allah kita tak lama lagi akan menyambut Ramadan Karim, Ramadan yang kita harapkan kita dapat sampai kepadanya. Mudah-mudahan Allah memberikan kita peluang untuk bertemu dengan Ramadan pada tahun ini. Sahabat-sahabat sekalian, selain daripada persiapan fizikal, persiapan lauk pauk, persiapan bahan mentah untuk sambut Ramadan, untuk masak sahur, tetapi kita perlu juga menyediakan ilmu dan menyediakan jiwa yang betul untuk kita menghadapi Ramadan, ya. Jadi sekadar peringatan ringkaslah di awalnya. Jadikanlah kita ni sebagai orang yang berasa rindu kepada Ramadan. Bila kata rindu ni, biasanya kalau kita nak sambut tu, kita akan buat persiapan. Macam seorang isteri yang merindui suami yang kerja, ya, bila balik pada kerja jauh lah, ya. Kalau kerja kat pejabat setakat 8 jam tu mungkin tak rindu sangat lah, ya. Kalau kata ada suami yang kerja jauh macam askar, ya, ataupun tentera, kadang-kadang setahun baru balik semula ke rumah, ya, pergi mengikuti misi-misi keluar negara. Jadi bila nak balik tu mesti buat persiapan dengan jamuannya, dengan makanan kegemaran yang dimasak, ya, dengan rumah yang dihias cantik. Sambut kerana ada rindu itu. Begitulah bila kita nak menyambut Ramadan Karim, persiapkanlah jiwa, hati kita dan fizikal untuk menghadapi Ramadan yang dirindui. Mudah-mudahan kita dapat menghadapinya sebaik mungkin pada tahun ini, insya-Allah. Selamat datang kepada FB Ruslan Jamal, ya, dan kepada sahabat lain. Jadi insya-Allah kita akan menyambung kembali kita punya pengajian. Itu muka surat yang ke-16 bagi kitab wasiat Rasulullah SAW kepada para wanita. Dan tajuk pengisian kita pada hari ini ialah larangan menyambung rambut untuk para wanita. Kadang-kadang, bukan kadang-kadang lah, secara asasnya lah, orang perempuan dia ada perasaan ingin bercantik lah, ya, dari perasaan ingin bercantik dan ingin melakukan usaha supaya diri itu menjadi cantik. So kalau orang lelaki ada ahli keluarga, ada isteri ke, ada anak-anak ke, yang anak-anak perempuan yang nak bercantik-cantik ni, janganlah dilarang, cuma biarlah sesuai dengan syariat, ya. Misal kata di luar rumah janganlah sampai menampakkan aurat, ya, jangan menambah solekan yang terlalu pelbagai di wajah, jangan memakai pakaian yang ketat, jangan menambah-nambahkan perhiasan yang selain, ya, daripada yang dibenarkan syariat. Jangan buat rawatan yang haram. Jadi nak berhias, nak bercantik, apatah lagi kalau untuk dilihat suami, itu sangatlah digalakkan. Namun mestilah, katanya orang Islam, adalah peraturan-peraturannya. Jadi pada hari ini kita akan mengikuti hadis berkaitan dengan larangan menyambung rambut bagi wanita. An Sa'idin al-Muqbiri qala, Ra'aitu Muawiyah bin Abi Sufyan 'ala al-minbar
ومعه في يده كبة من كبب النساء من شعر فقال ما بال المسلمات يصنعن مثل هذا إني Alhamdulillah, minta maaf ya. Sambung Inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqula ayyuma imra'atin zadat fi ra'siha sya'ran laysa minhu fa innahu zurun tazidu fihi. Daripada Sa'id Al-Muqbiri radhiyallahu anhu, dia berkata, aku pernah melihat Muawiyah bin Abu Sufyan berada di atas mimbar sambil memegang satu di antara beberapa gulungan rambut wanita, dan dia berkata, mengapa para wanita melakukan seperti benda ini? Iaitu dia memegang rambut yang palsu yang ditambahkan ke rambut wanita. Maka dia kata, kenapa wanita buat perkara macam ni? Sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapapun wanita yang menambahkan rambut yang bukan bahagian darinya di kepalanya, maka itu adalah kepalsuan yang ditambahkannya ke dalam rambut itu. Maksudnya, sahabat Nabi ini memberikan peringatan kepada khalayak berkaitan dengan salah satu jenis rawatan ataupun tambahan yang dikenakan kepada badan perempuan untuk dijadikan lebih cantik, lebih menarik, iaitu dalam bentuk rambut palsu. Dan dia kata siapapun wanita yang menambahkan bahagian yang bukan menambahkan rambut yang bukan bahagian daripada kepalanya, maka itu adalah kepalsuan yang ditambahkannya ke dalam rambut itu. Maka kena elakkanlah, ya. Jadi kadang-kadang saya perasan sekarang ada banyak jenis rawatan, ya. Ada kala kalau di depan saya ada yang tuan-tuan orang lelaki kan. Ada kala kita tak faham, bukan kita lah, saya perempuan ya. Ada kala orang lelaki tak faham sangat apa yang anak isteri dilakukan. Tak apalah, yang penting cantik. Abang-abang nak duit, nak pergi salon lah apa. Kena tengok juga bagaimanakah rawatan yang nak dilakukan. Apakah bentuk kecantikan yang telah ditambahkan kepada dirinya supaya tidak tergolong dalam golongan yang haram. Kerana dewasa ini banyak rawatan-rawatan kecantikan, tambahan-tambahan aksesori yang dikenakan pada perempuan yang mana ramai orang buat tetapi pada asasnya ia adalah haram. Jadi bila ramai orang buat dia, kita berfikir mesti boleh. Tapi sebab itu kena ada ilmu pengetahuan. Bukan main agak-agak, bukan main bersandar pada orang. Bila ramai orang buat maksudnya okey lah tu, tidak. Kita sendiri perlu mencari ilmu. Apakah rawatan ini sesuai dengan syariat? Apakah tambahan yang aku nak pakai ni halal dalam Islam? Apakah panduan dalam bercantik-cantik? Maka sebab itulah wanita perlu ada ilmu. Kerana keinginan kita pelbagai. Bila kata keinginan itu pelbagai, ada banyak benda-benda yang kita nak buat. Terutamanya benda-benda moden, benda-benda terkini ni, kena cek dulu adakah ianya harus di sisi Islam. Ya, tahniah kepada FB Puan Elvi Syamsuddin Wan Amin Arosmil ya, kerana telah pun menyertai pada pagi ini. Baik. Jadi hadis pada hari ini menyebutkan ya, berkaitan dengan ancaman untuk wanita yang mengenakan cemara ataupun rambut palsu. Ya, rambut palsu sama ada daripada bahagian rambut tu daripada rambut orang. Ya, ada juga yang buat rambut palsu dengan rambut manusia, ataupun ia adalah rambut palsu sintetik, iaitu daripada bahan tiruan. Ya, jadi dua-duanya diharamkan untuk dipakai dengan sengaja, untuk tambah bagi nampak mengurai, bagi nampak lawa lagi. Apatah lagi jika dalam bentuk sanggul yang sengaja ditambahkan untuk memberikan gambaran wanita tersebut berambut panjang, ya. Sementara ramai wanita tidak tahu hal rambut palsu ini bertentangan dengan perintah Nabi SAW. Allah berfirman dalam Al-Quran supaya kita ni mengikut perintah Nabi SAW. Dalam surah An-Nur ayat 63, Allah berfirman yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah
aw yusibahum adzabun alim. Sadaqallahul azim. Bermaksud, maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintahnya, iaitu Allah Ta'ala, dia rasa takut akan ditimpa cubaan atau ditimpa azab yang pedih. Surah An-Nur ayat 63. Kita takut tak akan azab Allah? Bila kita nak buat sesuatu, kita pentingkan syariat atau hawa nafsu. Jadi ada kala itulah timbulnya hujah-hujah, orang lain buat boleh je. Kan? Daripada dulu okey je saya buat. Ya, tak ada pula isu, tak ada pun orang cakap tak boleh. Jadi masalah di sini bukan bermaksud kalau ramai orang buat benda tu betul, tidak. Sebab ramai orang jahil. Jahil ni bermaksud dia tidak tahu. Ya, sebab itulah pentingnya nak tuntut ilmu. Jangan pakai rambut palsu kerana tujuan menambah kecantikan. Tak boleh, ya. Perkataan Sa'id Al-Muqbiri, kubbatun min kubabin nisa, yang dipegang oleh Muawiyah bin Abi Sufyan tadi tu, ialah yang dipegang oleh Abi Sufyan itu ialah sebahagian gulungan rambut yang mana sebahagiannya terjalin dengan sebahagian yang lain. Kalau saya pernah lihat juga kadang-kala ada rambut palsu tu dalam bentuk dandan, ya, dalam bentuk dandan lawa diletak kat tambahan rambut kan. Jadi itu juga dilarang, gulungan rambut. Dan perkataan beliau menambahkan rambut yang bukan daripada bahagian kepalanya, iaitu perkara yang palsu. Jadi ada perempuan ditambah rambut palsu bagi lawa, ya, maka itu adalah sesuatu yang diharamkan kerana ia berbentuk penipuan ataupun kepalsuan. Dan baginda melaknat orang yang menggunakan dan mengenakannya. Jangan pakai rambut palsu. Begitu pula dengan kuku palsu yang ditampal di atas kuku kita yang betul. Ya, jadi kalau tuan-tuan perasan, kalau perempuan perasan, sekarang ni ramai yang bertudung, yang nampak memang muslimah lah, pakai kuku palsu. Nampak kuku palsu, kita tengok anak-anak perempuan kita yang fasa-fasa tengah nak melawar tu kan. Ya, jadi kuku palsu tu ditampalnya, kan ada yang dilekatkannya, jadi itu juga tidak dibenarkan. Ya, jadi kalau ada yang pakai kuku palsu, cabut, kecuali untuk tujuan rawatan. Ada kala orang yang ada masalah kuku, diberikan kuku palsu untuk tujuan rawatan, untuk tujuan menghilangkan mudarat. Itu dibenarkan asalkan bahan yang digunakan itu selamat. Ya, doktor dah sahkan dia selamat. Bukan bahan sembrono sembarangan yang boleh memudaratkan kesihatan. Tapi kalau pakai untuk tujuan kosmetik, maksudnya tujuan saja-saja nak melawar, itu tidak dibenarkan. Jadi ramai dah orang pakai sekarang, ramai yang dijual di Shopee tu berlambak-lambak. Ya, kan ni pink, ni kala coklat, ni kala merah. Lawa lah, senang cabut je, tapi tidak dibenarkan. Jaga-jaga sebab ramai orang buat. Dan saya pernah juga lah up satu video pendek tentang hukum ini, ya. Baik. Dan daripada Aisyah radhiyallahu anha, kisah pada zaman itu ada seorang gadis daripada kalangan Ansar hendak menikah. Ya, dan dia berada dalam keadaan yang sakit sehingga ada sebahagian rambut dia gugur. Lalu mereka nak sambung rambut tu, nak jalin, ya, nak jalin rambut itu. Maka mereka tanya Nabi, boleh tak kita jalin rambut dia dengan rambut palsu? Maka Nabi menjawab, Allah melaknat wanita yang menyambung rambutnya dan wanita yang meminta agar rambutnya disambung. Jadi yang nak buat rawatan kecantikan dan yang membuat rawatan kecantikan, dua-dua kena celik ilmu agama supaya tak terbuat benda yang haram. Saya nak tambah sikit, ya. Ada zaman sekarang pelbagai teknologi. Ada yang macam dia kata bukan tatu tapi dia tulis nama dekat sini, ataupun dia sulam bedak, kita panggil, dia tampal satu lapisan bedak bagi muka tu nampak comel je kan, ya. Bagi muka nampak putih berkilat. Jadi rawatan-rawatan muka dekat spa, walaupun nama dia spa muslimah, kena tengok juga tuan-puan sekalian, ya. Ada yang sebenarnya rawatan tu menghalang wuduk, sebab dia letakkan bahan untuk menutupi, lapisan kulit supaya nampak lawa tu.
Ada yang tahan dalam bulan, ada yang tahan dalam tahun. Jadi kena tengok, sebabnya barangkali nama je spa muslimah tetapi ada juga rawatan yang tidak menepati syariat. Jadi kita janganlah nak berharap hanya kepada pusat rawatan. Kita sendiri kena ambil tahu sebab kita bertanggungjawab. Pusat rawatan tu pun dapatlah sahamnya juga ya. Kalau dia claim rawatan dia semua patuh syariah, rawatannya untuk muslimah. Tapi kalau rawatan ataupun prosedur kecantikan tersebut tidak menepati syariat, kita pula tak kisah, buat je lah. Ya, kita pula tengok orang buat, kita pun rasa halal kot. Jadi kita tak ambil tahu langsung, tidak cari ilmu dulu, maka kita juga boleh mendapat dosa. Ya, kerana kita tidak berusaha menambahkan ilmu. Maka sebab itu nak buat rawatan kecantikan, jaga-jaga, clarify ataupun verify dulu apakah rawatan yang kita ambil itu patuh syariah. Ya. Ada juga yang sulam bedak. Zaman sekarang sulam bedak tu ada juga yang jenis tampal pada wajah, dia jalin-jalin, dia lawa macam seolah-olah macam topeng ataupun tatu lah. Ya, cuma dia tak adalah tahan sepanjang hidup. Dia tahan dalam setahun, dalam 2 tahun macam tu. Ya, jadi jaga-jagalah. Al-wasilah tadi. Apa maksud al-wasilah? Orang yang menyambung rambut, iaitu wanita yang suka menyambung rambut dengan rambut yang lain, sama ada rambut itu rambut dia sendiri ataupun rambut orang lain. Maksudnya yang dah dijadikan rambut palsu tu nak disambungkan, itu tak boleh. Al-mustausilah iaitu wanita yang menyuruh orang lain menyambung rambutnya. Jadi jangan suruh orang, dan orang yang tukang sambung itu juga boleh mendapat dosa kalau dilakukannya. Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan, dalam hadis ini terkandung pengertian bahawa menyambung rambut termasuk maksiat yang besar kerana disertakan dengan laknat bagi orang yang melakukannya. Di dalamnya juga terkandung pengertian bahawa orang yang membantu orang lain menyambung rambut juga membantu hal haram dan dia dapat juga dosa, sebagaimana orang yang membantu buat benda baik dia juga boleh dapat pahala. Masalah ini dijelaskan juga oleh Jabir bin Abdullah bila dia kata Nabi SAW melarang kalau wanita menyambungkan sesuatu kepada rambutnya. Jadi berjaga-jagalah untuk apa sahaja rawatan dan prosedur kecantikan yang kita ambil. Puan-puan, saya lihat ada banyak sangat benda-benda mudarat yang dilakukan oleh wanita bertudung. Saya sebut wanita bertudung ni kerana kalau dia pakai tudung tu confirm lah memang dia muslimah lah. Dan dia faham agama lah, sebab tu dia tutup aurat. Tapi kukunya ditambah dengan kuku palsu. Ada kala dia pakai tudung tetapi dia tambahkan aksesori sehingga nampak aurat. Kadang dia pakai tudung dia pakai subang, dia selak sikit tudung bagi nampak subang. Pakai tudung tetapi nampak leher. Jadi semua ni kita baikilah. Kita bukan condemn, kita bukan nak menghakimi, tetapi benda yang kita rasa Allah dah comel dah pakai tudung. Tapi ada juga buat benda haram kerana kejahilan, kerana terikut-ikut dengan kawan. Jadi teguhkanlah kita punya pendirian sebagai muslimah. Nak melawan, nak bercantik, jangan sampai buat benda yang haram. Kerana innallah la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Yang bermaksud sesungguhnya Allah tidak memandang kepada gambaran kamu, rupa paras kamu dan harta benda kamu. Walakin tetapi Allah itu memandang kepada hati kamu dan amalan-amalan kamu. Jadi kita jangan gadaikan prinsip untuk beramal dengan amal-amal yang baik. Jangan gadaikan prinsip kita sebagai Muslim semata-mata untuk kecantikan wajah dan tubuh badan. InsyaAllah ya. Mudah-mudahan Allah beri kita kekuatan dan petunjuk. Baik, kita lihat lagi wasiat untuk wanita yang istihadah. An Aisyah qalat, Ja'at Fatimah binti Hubaishin ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalat, Inni imra'atun ustahadu fala adkhur afa ada'u as-salah? Qala la, innama dhalika 'irqun wa laysat bil haidah, fa idza aqbalat al haidah
fada'i salah wa idza adbarat faghsili anki dama thumma salli. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, dia kata, Fatimah binti Abu Hubaish datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil berkata, "Aku ni wanita yang sedang istihadah, maka aku ni tidak suci. Apakah boleh untuk aku tinggalkan solat?" Maka baginda jawab, "Tidak, itu hanyalah darah yang keluar dan bukannya darah haid. Bila kamu datang haid, maka tinggalkanlah solat. Dan bila sudah berhenti, maka cucilah darimu darah, iaitu darah haid itu, dan solatlah." Di antara perkara yang Allah tetapkan kepada wanita-wanita adalah darah yang keluar daripada pangkal rahim, iaitulah haid. Daripada hujung pangkal rahim, iaitu darah haid. Jadi wanita-wanita banyak yang keliru jugalah tentang ini haid ke ni istihadah. Kalau nifas ni orang tak kelirulah, sebab nifas ni biasa memang keluar lepas rahim tersebut kosong ataupun lepas bersalin. Ya, jadi darah yang jadi persoalan, yang sering menjadi kebingungan ni adalah darah haid ataupun istihadah. Ni haid ke istihadah? Kerana dia membawa dua implikasi hukum yang berbeza. Dalam hadis ini Nabi menjelaskan, kalau kamu datang haid, tinggalkanlah solat. Maka haid ini darah yang keluar dari dalam rahim. Biasanya bila wanita itu tidak ada janin dalam rahim dia akan period ataupun haid. Tetapi ada juga berlaku wanita yang mengandung didatangi haid. Ia possible, ia boleh berlaku. Tapi sangat jarang. Warna haid ini merah kehitam-hitaman, yang mana baunya biasanya tidak sedap. Jadi bau busuklah darah haid ni. Dan jangka waktu yang paling sedikit adalah dalam tempoh 24 jam sehari semalam. Dan paling-paling lama datang haid ialah 15 hari 15 malam. Kebiasaan wanita datang haid dalam 7 ke 8 hari sahaja. Ya. Dalam kaitan darah ini, kalau mereka haid, ya, dia ada 3 keadaan. Iaitu wanita yang pertama kali datang haid, iaitu wanita yang datang haid tu dia sentiasa setiap bulan tu datang haid, dia tu konsisten. Dah tahu dah, selang berapa hari nanti aku period lah. Period pula 7-8 hari je biasanya. 7 hari je biasanya period. Jadi senang kalau wanita yang darah period dia teratur ni. Ya, tapi ada juga yang golongan ketiga, mustahadah, iaitu darah dia keluar tanpa henti dan terus menerus. Jadi yang ketiga ni yang pening sikit lah biasanya, ya. Dan mereka pula terbahagi pula kepada golongan-golongan, beberapa golongan lain. Tapi kita tak nak kupas mendalam bab haid dan istihadah pada pagi ini. Cuma kita ingin melihat apakah hukum untuk wanita yang haid. Wanita yang haid dia tidak boleh melakukan beberapa perkara ibadah, iaitu tidak boleh solat dan puasa. Bukan tidak perlu, tidak boleh. Haram dia solat dan puasa, dan dia bersetubuh. Dia dilarang menyentuh Al-Quran, ya, dilarang untuk berdiam di dalam masjid, maksudnya duduk dalam masjid secara sengaja tanpa tujuan yang jelas. Ya, dia tidak boleh tawaf sebab itu juga di dalam masjid, ya, pada keadaan-keadaan kebiasaannya. Jadi sebab itu wanita yang haid ini senang, dia punya peraturan dia senang sajalah. Ya, ada banyak perkara yang dia tidak boleh lakukan, dan bagi solat dia tak perlu ganti, tetapi bagi puasa Ramadan dia perlu gantikan semula. Baik, wanita yang istihadah pula, ya, dia perlu melakukan ibadah-ibadah seperti wanita yang suci, namun ada aturannya. Iaitu pertama, bila sudah masuk waktu, bila dia nak solat, maka dia perlu membasuh ataupun membersihkan darah dan kemaluannya, ya. Kemudian dia perlu membalut kemaluannya. Jadi kalau darah itu tidak terlalu banyak, cukup dengan dia menahan darah itu dengan pad, ya. Jadi, dan dia perlu mengambil wuduk hanya setelah masuknya waktu solat. Lepas dia wuduk, dia kena segera solat. Jadi wanita istihadah ni memang dia kena cepat. Dia tidak boleh, kalau kita kadang ambil wuduk, lepas tu dia masak dulu kan. Lepas tu dia tengok TV dulu, tak boleh. Jadi selepas selesai sahaja berwuduk,
dia perlu terus melaksanakan solat, melainkan dia hanya boleh tunggu untuk keperluan solat sahaja. Contohnya tunggu imam, contohnya dia tunggu sebab nak pakai telekung, itu boleh. Jadi wanita istihadah ini selain daripada darah yang keluar selain daripada haid, dan darah istihadah ini keluar daripada urat. Dan dia lain bentuk dan rupa dia daripada darah haid. Darah haid dia terpakai kepada wanita yang haid ini hukum hakam wanita yang sedang haid. Itu larangan tadilah, larangan buat beberapa ibadah. Dan bentuk darah haid pula ialah darahnya bermula dengan hitam merah ataupun coklat pekat. Dia mesti bermula dengan warna yang pekat, kemudian warnanya akan gradually beransur-ansur pudar. Mula-mula pekat, gelap, bau busuk, kemudian dia jadi merah pekat, kemudian dia jadi warna merah, kemudian dia jadi merah yang agak cair sikit, kemudian dia jadi warna keruh, kemudian warna kuning, kemudian dia bersih. Tapi wanita yang suci daripada haid tak boleh mudah-mudah tengok di bahagian, minta maaf saya cakap pasal perempuan, jadi orang lelaki pun kena tahulah, ada anak, ada isteri ya. Jadi wanita yang dah bersih daripada haid, ditengok tidak ada lagi tumpahan darah pada seluar dalam ataupun di bahagian pakaian yang dipakai di bawah. Tapi itu bukanlah petanda dia dah habis haid. Untuk lebih berhati-hati, dia perlu cek darah di bahagian faraj masih ada ataupun tidak, dengan mencalitkan sedikit kapas lembut ke bahagian farajnya dan tengok kalau masih ada kesan darah. Sebab boleh jadi bila dah hujung-hujung period, darah memang dah tak tumpah sebab sikit sangat keluar. Tapi bila dicalit masih ada tumpukan darah ataupun masih ada warna-warna keruh, warna kuning pekat yang bersambung dengan haid, maka itu masih dikira sebagai haid. Tapi bila dia cek, dia calit, dia cek tengok kat kapas tu, oh dah kering, tak ada apa-apa, kosong, ataupun warna lendir putih jernih, itu dah juga dikira sebagai suci daripada haid. Okey, jadi itu ringkaslah untuk wanita haid. Dan wanita istihadah pula, mereka tidak terpakai kepada mereka hukum hakam wanita yang haid seperti larangan-larangan tadi. Tetapi wanita yang istihadah, dia perlu solat, namun mengikut tata cara solat orang yang sentiasa berhadas. Itu macam tadi, dia kena bersihkan dulu, dia kena tahan najis darah tersebut melalui cara pemakaian pad ataupun penahan. Kalau darah banyak tu ada yang kena pakai penahan yang lebih kuatnya. Dia kena tahan darah tu, kemudian bila masuk waktu solat baru dia ambil wuduk, dan dia kena segera solat. Serta satu wuduk hanya terpakai untuk satu kali solat fardu sahaja, tapi solat sunat boleh banyak kali. Jadi wanita yang istihadah ni, dia kena pandai dalam ilmu-ilmu istihadah. Pening tuan-puan ya. Kadang wanita-wanita yang baru period, anak-anak kecil, anak-anak remaja kan, kadang-kadang hormon tidak stabil ke apa, bila awal-awal period tiba jadi lama. Tanya mak pun pening juga nak jawab, period ke haid, period ke haid sama lah, period ke istihadah, pening lah. Tanya abah kau lagi pening, tanyalah ustaz-ustazah. Jadi ilmu ni perlu kita belajar lah sepatutnya ya. Begitu juga dengan wanita-wanita yang sudah berkahwin. Dan kadang-kadang ada wanita yang terganggu hormon selepas bersalin ke, ataupun bila dia mula mengambil perancang kehamilan. Jadi kadang-kadang dia memberi kesan kepada kedatangan haid. Ada yang menjadi panjang masanya, ada yang darah dia keluar tak henti-henti, ada yang tersekat-sekat. Jadi kita sendirilah kena tuntut ilmu berkaitan dengan darah wanita, kerana ia termasuk dalam fardu ain. Jadi bukan benda remeh lah. Jadi mungkin surah An-Nur pun boleh buat kursus lah, panggil ustazah yang berkemahiran untuk mengajar berkaitan dengan haid dan istihadah, kerana ia merupakan ilmu yang ramai wanita masih lagi tidak tahu. Bukan sahaja wanita, termasuklah lelaki juga yang sebenarnya perlu ada ilmu ini untuk membimbing anak perempuan, membimbing isteri-isteri tuan-tuan sekalian ya, isteri-isteri tuan-tuan ya, ramai tu ya, maksudnya kepada lelaki yang menonton-menonton ni.
Sebenarnya tanggungjawab tuan sangatlah besar untuk membimbing dan mendidik keluarga perempuan. Misal kata seorang ayah ataupun suami tidak mampulah nak mengajar isteri dan anaknya, maka dia kena izinkan, dia kena usahakan untuk anak isteri dia pergi belajar dengan orang lain supaya sama-sama celik ilmu pengetahuan. Dibimbangi ada orang yang period, dia ingat dia istihadah, kemudian dia solat. Ada orang mungkin dia sebenarnya istihadah, tapi dia ingat dia period, dia pula tak solat. Sebab apa? Aku keliru, confused, tidak pandai untuk melihat darah tersebut, tidak pandai teknik-teknik ataupun ilmu pengiraan. Jadi dia akan memberi kesan kepada ibadat kita. Masya Allah. Bukan kecil-kecil anak, kesan kalau kita tidak pandai bab-bab ini. Kalau tak ada masalah tak apa. Tapi bila dah tiba-tiba hari ke-16 period ada lagi, tu dah mula pening dah aku ya. Jadi paling-paling tidak puan-puan, simpanlah catatan tarikh period, tempoh masa period. Perhatikan darah kita biasanya macam mana. Supaya kalau misal kata berlaku yang luar biasa sikit pada kebiasaan, kita tahu nak jawab bila start, bila habis. Ni kadang-kadang nak tanya ustaz-ustazah pun, bila dia tanya bila berapa bulan start, entahlah, tak ingat lah pula. Dia nak kira macam mana, nak tolong bagi hukum macam mana. Sebab yang empunya sendiri pun tidak faham bagaimana keluar darahnya. Jadi itulah sedikit bebelan saya berkaitan dengan wanita istihadah. Tapi hadisnya ringkas sajalah ya. Wanita yang istihadah dia tidak perlu meninggalkan ibadah seperti yang wanita haid perlu tinggalkan. Dia perlu teruskan, namun ada tata cara yang perlu dilakukan sebelum dia solat. Dan yang terakhir, nifas pula, darah yang keluar secara langsung daripada wanita selepas dia bersalin. Jadi orang yang nifas ni dia mesti digelar darah nifas tu kalau setelah kosongnya rahim. Sama ada bersalin secara normal ataupun pembedahan. Sama ada dia bersalin, anak tu keluar dengan secara sempurna ataupun dengan keguguran. Kalau dia keguguran tetapi doktor masahkan dalam rahim tu memang dah permulaan janin, maka darah yang keluar selepas rahim dia kosong, habis gugur tu juga ialah digelar darah nifas. Ya, jadi darah nifas ni, orang yang sedang nifas, dia juga hukumnya sama seperti wanita yang sedang haid, tapi masa dia lebih panjang. Sekurang-kurang masa nifas adalah 1 lahzah, 1 saat, 1 detik, dan paling panjang menurut mazhab Syafi'i, darah nifas ni dia boleh keluar sehingga ke 60 hari maksimum. Jadi kena tahu jugalah ya, sama ada kita ni kalau setelah melahirkan anak tu, kalau darah keluar terus menerus sehingga 60 hari dan kurang daripada itu adalah nifas. Tapi misal kata darah tu keluar dalam 30 hari, kemudian dia berhentinya pula dalam 20 hari stop, lepas tu keluar semula. Kalau selang masa dia keluar darah itu lebih daripada 15 hari, darah yang keluar selepas itu dah digelar sebagai darah haid, bukan lagi nifas. Walaupun masih dalam tempoh 60 hari, kerana selang berhenti darah tersebut ialah lebih daripada 15 hari. Kalau dengar direct macam ni mungkin agak kepeningan lah. Dia kena catat, dia kena tulis ya, supaya lebih faham. Itu sekadar asas sahajalah. Dia orang yang haid, orang yang nifas dan haid ini, dia tidak boleh puasa, dia tidak boleh solat sehingga darahnya terhenti ya. Jadi itulah sedikit panduan berkaitan dengan wanita. Pertama tadi, wanita dilarang untuk menyambung rambutnya ya. Jadi siapa-siapa yang nak buat rawatan ataupun yang sama ada sambung rambut kekal, sambung rambut secara kepit-kepit saja pun, itu kena tengok jugalah. Pastikan rawatan kecantikan yang kita terima tu mestilah patuh syariah dan dipastikan selamat. Dia kalau patuh syariah, rawatan tu dibenarkan, tapi guna bahan yang tak selamat juga tak boleh kerana ia mudarat. Ya, itu pertama tadi kita dah belajar. Kalau yang masih belum ikuti, boleh tengok balik live lepas ni, ada awal-awal tadi kita sebut. Dan yang kedua tadi berkaitan wanita istihadah. Kalau wanita istihadah, mesti dia melakukan ibadah seperti yang wanita suci perlu buat. Cuma adalah aturan-aturannya, iaitu dari sudut kesucian dia kena bersihkan, dan dia mesti menyegerakan ibadah setelah dia selesai berwuduk ya. Jadi saya rasa sampai di sini sahajalah.
Tuan-puan sekalian, saya ucapkan terima kasih kepada semua di atas sokongan dan komitmen yang diberikan untuk menjayakan kuliah subuh oleh Surah An-Nur ini yang istiqamah. Jadi saya doakan semoga kita sama-sama diberikan Allah peluang untuk bersama lagi dalam majlis ilmu pada masa akan datang. Dan Allah izinkan kita untuk masuk ke Madrasah Ramadan pada tahun ini, insya-Allah. Siapa nak infak dana untuk aktiviti ataupun kuliah ilmu, boleh tengok nombor akaun Islam yang tertera di ruangan komen bagi memastikan Surah An-Nur boleh terus-menerus melangsungkan program-program dakwah sebegini. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada semua. Mohon maaf jika ada sebarang keterlanjuran dalam kata-kata. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih sekali lagi kepada semua.